warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi yang bahagia, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3 Barisan Jawatankuasa Masjid Ara Damansara, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, bersama-sama di dalam majlis ilmu yang memang dituntut. Tahniah saya ucapkan kepada kepimpinan-kepimpinan keluarga yang berjaya membawa bersama ahli keluarganya di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ada juga yang tak dapat datang tapi hantar wakil, ada kan? Sebab pernah Hanzalah tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana caranya nak elakkan kami ini terjerumus ke lembah kemunafikan? Bila Hanzalah tanya Sayyidina Abu Bakar pun tanya, apa hal pula kau tanya macam tu? Sebab bila kala kami berada beri samping Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Tapi bila dia cerita neraka, kami terbayang neraka. Macam itulah dahsyatnya bila rapat dengan Nabi. Tapi bila kami berjauhan daripada Rasulullah, tiba-tiba kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya? Tatkala soalan tu sampai ke telinga Rasulullah, maka jawapan Rasulullah sangat mudah, simple. Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis ingat Allah. Contoh majlis malam ni, jangan risau, panggillah penceramah mana sekalipun, dia tetap cerita perkara utamanya ingat ke Allah, ingat ke Rasul. Itu aja. Mesti itu paling utama, takkan tinggal. Dia tak ada ceritalah apa tajuk keluarga sakinah ke, ma'al hijrah ke, maulud Nabi ke, kan? Ceritanya itulah dia. Itu sebabnya kita kena banyak. Mesti kalau kita datang dengar penceramah tu cakap, paling tidak dalam kita diam-diam menung tengok penceramah tu kan, dalam hati kita pun cakap, betul apa dia cakap tu, aduh aku ni apalah nak jadi. Dalam hati dia tak cakap dengan orang, tapi dalam hati. Jadi eloklah dia sekejap keluar pada masjid, baik perangai dia balik kan. Lepas tu bila dengar ceramah sekali lagi, elok dia balik. Tu paling tidak kena lazimkan. Mudah-mudahan meloket elok tu kan. Jadi itu sebab saya ucapkan tahniah yang berjaya bawa keluarga dia datang, isteri dan juga anak-anak ni. Mungkin yang dah badam-badam tu bolehlah bawa. Yang kecil yang masih lagi meragam-meragam tu kalau tak boleh kontrol, ada budak yang boleh kontrol, ada budak yang tak boleh kontrol kan. Jadi tahniah sebab kita datang malam ni dengan tujuan yang kita kata nak mencari syurga tu, nak mencari syurga Allah, keluarga kita ni, dan macam mana cara nak mencapainya. Sebab hari ni statistik makin dahsyat kan, makin dahsyat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tu memang makna setakat saya bercakap ni ada seorang bercerai. Macam itulah kira. Lupa lah nak cakap minta maaf, terlambat. Saya puas waktu mengajar dah, naik kereta kecil ke Azia. Macam mana kan, driver pun tak ada, bawa lah sendiri kan. Lebar cuti tak sihat, so drive lah sendiri. Apa ni tadi saya lebih kurang pukul 6 tentang Somad ni, itulah kan. Keluar nama pun kelumpur kan. Tapi itulah dia, alhamdulillah sampai. Saya dah risau tadi, apalah ke Subang lah apa ni kan. Apalah ke Subang lah, rupa dokek dengan Subang apa kan. Alhamdulillah, selalulah tengok kapal terbang melintih dari sini kan. Alhamdulillah. Jadi tak maaf lah terlambat, tapi insyaAllah saya ni orang yang amanah, saya akan qada yang sepatutnya. Kau habis aku seboleh lah. Tolong kunci pintu tu, jangan bagi balik kan. Adalah saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. So dia buat gaya oleh macam tu kan, saya berhenti lah.
Jadi bila tengok tentang keluarga tu, saya cakap tadi satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu satu. Belum cerita lagi masalah-masalah mental. Masalah mental, akhir tahun lepas saya berbincang dengan beberapa orang kaunselor. Dalam setiap, dulu tahun 1980-an, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Setiap 1000 orang. Akhir tahun lepas, setiap 10 orang seorang sakit mental. Setiap 10. Minggu lepas saya jumpa kaunselor yang sama. Dah naik belum? Naik dah. Berapa? Setiap 3 orang seorang mental sekarang. Sebab kita hidup dalam dunia yang apa bahasa Jawa sebut tu, we live in expectations. Contohlah orang Arab dan Bansara faham kata kan. Kadang-kadang harapan kita menyebabkan orang sakit mental. Sedangkan harapan yang sepatutnya kita tak letakkan. Contoh menangis dia sebab expectation zaman ni tak terkeluar. Contoh kan tu makna expectation tu letak ke tempat yang salah. Menangis sama lah. Kenapa lah zaman ni tu terkeluar, suruh lah tak terkeluar, pahal. Berdoa dia mudah-mudahan masuklah dia balik. Macam tu lah. Tapi dia tak menangis anak tak boleh ngaji tu. Dia tak nangis anak tak cukup semayang hari ni, dia tak nangis lah. Tak nangis. Abah senang hati bersandar kat dinding kat masjid tu dengan ceramah sebab dia dah semayang. Balik kan tanya pun tidak, kau dah semayang belum? Tak tanya kan? Bukan masjid sini dah, masjid lain. Kan risau pula orang yang bersandar ni, orang lain dah cakap. Nampak tak expectation kita? Anak-anak kita tak hantar pergi ngaji, tak tengok dia solat, tak kisah bab-bab agama, kita tak sedih. Tapi sedih anak kita tak dapat nombor 1 dalam kelas. Kita sedih anak kita tak dapat masuk universiti. Kita sedih, sedangkan apakah expectation kita kena faham. Itu sebab budak-budak tadi boleh sakit mental dan di hospital besar Seremban, budak yang paling muda sekali dimasukkan ke ward psikiatris adalah budak tingkatan 2 14 tahun. Ini mungkin saya bolok-olok ni no. Saya cakap dengan pegawai akhlak kat hospital baru lagi beberapa minggu. Nak cerita sebab apa? Budak-budak diletakkan target. Hari ni budak mengamuk-ngamuk. Dia bukan budak ni hari ni mengamuk bukannya sebab dia tak nak pergi ngaji. Dia bukan mengamuk sebab dia dipaksa semayang. Tak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat password wifi mak. Dia mengamuk sebab dia tak dapat main handphone mak hari ni. Kan? Oh, jangan main-main. Cuba tengok berapa ramai anak-anak kita hari ni. Dia bukan gila apa dah. Dia gila tengok YouTube hari ni. Barang beruntung lah kalau anak-anak kita buka YouTube, dia tengok ceramah Ustaz Kazim. Untung lah tu. Ustaz Don tengok takut-takut tengok Ustaz Don, Ustaz Kazim, temabah ada di rumah. Budak-budak sekarang pandai. Alhamdulillah adalah budak-budak ni tengok sekarang ni filem terbaru Munafik 2. Okey lah juga sebab tengok dalam tu promote ayat-ayat suci Quran. Budak tu baru tahu baca ayat Quran tu kalau lawan setan rupa kena baca ayat Quran. Ini tengok Conjuring. Budak tu tengok Conjuring tak terkejut ke kita. Budak kat kedai tu, kau tunjuklah salib tu capek, tunjuklah capek. Budak Islam cakap tu. Sebab tengok cerita tu, bagus jugalah ada cerita Munafik 2 tu. Cuma masalah kadang-kadang kena ingat cara tak kena. Budak-budak kita ramai pula tengok Munafik 2 tayangan pukul 6.30 petang. Tengok pukul 6.30 dah kek maghrib, Isyak baru keluar. Dia lagi munafik daripada munafik. Tu dia. Tu sebab kalau kita tengok balik dalam keluarga kita, tengok balik kan, 3 asas paling utama. 3 asas paling utama dalam rumah tangga. Kita tengok paling atas. Pertama tengok solat. Tengok solat. Apa-apa pun lah. Soalan pertama tanya akhirat, memang solat. Tak ada tanya benda lain dah. Solat. Tadi menangis tadi kan, menangis sebab apa? Biarlah menangis sebab solat. Ya Allah, bini dia tak solat, ya Allah. Kenapa lah kau tak semayang wahai isteriku? Saya period bang kata. Tu tak apalah. Tanya siapa, ada tak cikgu sini? Cangkit tangan. Cikgu, ingat kan? Cikgu lah, kan Ustazah ada cikgu.
Tak salah cikgu ustazah kan. Dah tak? Tak dah. Lah, dah berhenti dah cikgu semua. Biasanya kalau saya tanya tu penuh tu cikgu kan. Tak nak cerita, banyak sekolah saya tanya dialog yang sama, aduan yang sama. Sekolah harian biasa, bila nak bawa budak pergi surau, budak perempuan pun payah nak semayang, dia tetap beritahu belum kering lagi lah, period lah, sepanjang tahun masalah. Dia boleh main-mainkan benda macam tu ke? Dia tak ada rasa pun. Sebab kita kadang-kadang suruh anak kita solat, kita kena ingat zaman dulu lain. Zaman dulu mak ayah marah kita buat, dan kita tahu adalah benda baik tu. Orang dulu-dulu kalau dia mokok pun dia tak berani mokok depan orang tua tu. Kalau baik perangai pun tak ada lah, depan orang tua tu tetap hormat, elok, menunduk lalu tu. Hari ni lain, budak-budak hari ni tak apa hati dengan ayah, dia ajakkan kawan dia belasah ayah hari ni. Pelik tak pelik? Banyak kes kan? Kes yang pelik-pelik kalau kita tengok balik lagi teruk pada zaman jahiliah dulu. Cuba fikir ni, zaman jahiliah dulu dia bunuh anak sebab budak tu anak perempuan ditanam sebab anak perempuan tu sebab memanglah kejam. Tapi tengok hari ni lagi dahsyat. Masuk dalam peti sejuk beku, masuk dalam peti bunuh mak, masuk dekat dalam lubang najis. Sekarang kan